Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Baiklah, video kali ini saya buat khas untuk saya berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan antara beasiswa yang berprestij di negara kita di Malaysia inilah. Dan biasa itu yang dipanggil beasiswa yang di Pertuan Agong. Dan video kali ini saya buat kerana saya ingat lagi zaman tahun 2012 dulu saya ada tulis blog berkenaan dengan beasiswa di Pertuan Agong, dan alhamdulillah since then ramai yang kontak saya nak tanya berkenaan dengan perkongsian pengalaman, tips dan sebagainya. And since sekarang ni pun saya dah pandai buat video kan. So saya buat video untuk saya berkongsi dengan anda semua pengalaman saya, dan juga untuk pengetahuan anda pengalaman saya 2012 itu, dan saya combine juga dengan pengalaman rakan kita Liana. Liana, thank you very much for helping us in making this video. Liana sekarang sedang sambung PhD di UCL, University College London, dalam bidang kardiovaskular, dan kita doakan sama-sama lah untuk Liana. Semoga Liana akan dapat tamatkan pengajian PhD beliau pada tahun, insyaAllah lagi setahun 2 tahun macam tu, dengan jayanya lah. Kita doakan sama-sama. Okay, alright, so selamat menonton. Baik, sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada yang disayangi raja-raja kita, agung kita, atas penganugerahan yang hebat ini, beasiswa yang hebat ini, dan juga of course juga kepada majlis raja-raja, juga kepada jutaan terima kasih juga kepada JPA. JPA adalah satu badan yang telah diberikan amanah oleh pihak majlis raja-raja untuk menguruskan beasiswa yang di Pertuan Agong BYDPA inilah. Daripada zaman 2009 kalau tak silap saya, daripada permulaan application process ketika kami berada di UK sambung pengajian, sampailah kami tamat, pihak JPA sangat-sangat bertukus lumus menjaga kami. Terima kasih banyak pihak JPA. Okay? So basically flow untuk video kali ini ada dua parts. Parts yang pertama saya akan share tentang apa yang best sangat tentang beasiswa yang di Pertuan Agong ni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya akan share beberapa uncommon highlights berkenaan dengan beasiswa di Pertuan Agong ini. Dan sedikit sebanyak perkongsian saya dan pengalaman saya dan pengalaman Liana lah. Okay? So kita mulakan dengan apa yang best tentang BYDPA ini. By the way, just so you know that untuk mendapatkan detail-detail yang betul-betul disenaraikan oleh pihak JPA berkenaan dengan BYDPA ini, beasiswa ini, anda boleh tengok di bahagian description box di bawah untuk anda dapatkan link the more details lah. Tapi untuk video yang saya cakap ini, yang saya rakam ini, saya ambil beberapa poin-poin yang penting lah untuk saya berkongsi dengan anda semua, ya. Alright, okay, ada 3 benda yang menyebabkan beasiswa yang Pertuan Agong ni sangat best lah, ya. By the way, untuk pengetahuan anda, almost konsisten setiap tahun hanya ada 12 orang sahaja yang dipilih untuk BYDPA untuk pengajian Masters dan PhD. 6 Masters dan 6 PhD lah. Dan tajaan ini juga cover untuk dua-dua, dalam negara dan luar negara lah. Saya masa tu saya dapat beasiswa ini sebagai King Scholar, orang panggil dia King Scholar, untuk pengajian saya PhD saya di Oxford University, United Kingdom lah. Alright, dan I would say that antara the best thing about this beasiswa adalah amount dia punya jumlah dia besar sebenarnya. Alhamdulillah besar, cukup sebenarnya untuk saya dapat belajar dengan hati yang with a peace of mind ketika berada di UK sana ketika itu. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan this very amount ni juga, I would say that banyak lah, because of this beasiswa saya dapat beli pengalaman, as in saya sempat menggunakan beasiswa ini untuk saya pergi ke summer school di Graz, Austria. Saya juga sempat pergi banyak universiti termasuk Cambridge. On the way balik daripada Las Vegas, saya conference kat Las Vegas, saya singgah Boston, saya melawat Harvard, MIT. Because of masa tu saya juga staff di salah sebuah IPTA di Malaysia. Saya tu balik dari UK, habis PhD saya akan berkhidmat sebagai pensyarah. Right, so saya memang masa tu saya gunakan duit beasiswa itu untuk saya beli pengalaman, untuk saya dapatkan tentang bagaimana all these good universities ini, the best practice in the world, macam mana mereka menjadi hebat. So that saya bawa balik that ilmu dan pengalaman itu ke Malaysia untuk bantu kita punya universiti di Malaysia kita lah. So dari segi jumlah tu, alhamdulillah jumlah tu memang lumayan enough, lumayan enough, dan because of that amount anda boleh beli banyak lagi pengalaman, pengalaman. Sedikit sebanyak nak beli shopping tu boleh je. Alright. Okay, so dan yang kedua ini memang momen-momen yang sangat saya akan ingat sampai bila-bila adalah apabila anda sebagai penerima beasiswa yang di Pertuan Agong ini, anda ada peluang untuk anda pergi ke Istana Negara. Saya ingat lagi masa saya 2012 itu, masa tu Istana Negara baru buka, dekat Jalan Duta tu baru buka. Right?
Dan masa tu saya ingat lagi masuk dalam istana, kapet tu masih tebal lagi, kaki tenggelam. Saya rasa sekarang pun kapet masih macam tu jugalah. Tapi nak cakap tentang the event tu berjalan daripada pagi sampai ke malam. Pagi tu kita ada sesi rehearsal, lepas tu berjumpa dengan agung kita ketika sesi penyerahan anugerah ya. Dan malam kita ada sesi makan malam, dinner dengan the whole majlis, the whole raja-raja, majlis raja-raja. So bila anda nampak dekat high tables tu adalah kita punya our dearest raja-raja yang kita sayangi dan hormati, yang kita makan bersama dengan raja-raja. Dan juga sempat ya, sebelum majlis makan tu kami juga sempat berkumpul di dalam satu bilik khas antara penerima beasiswa yang di Pertuan Agong dan raja-raja kita. Kami sempat round salam setiap kita punya raja-raja. Allahu Akbar kabira. Masa tu memang goosebump jugalah. Even tengah cerita ni pun goosebump juga. Mereka adalah tunggak negara kita kan. Dan apabila dapat peluang bersalaman dengan mereka, berjumpa dengan mereka depan-depan, memang satu peluang yang saya tak akan lupakan sampai bila. So, saya harap perkongsian saya ini dapat juga bantu anda untuk mendapatkan peluang yang sama. InsyaAllah kita cuba yang terbaik ya. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga sebagai King Scholar, sebagai penerima beasiswa yang di Pertuan Agong, saya juga perlu highlight bahawa selepas anda dapat beasiswa tersebut, anda habis pengajian Masters ke PhD ke, I would say that anda punya personal branding kuat. So in terms of nak dapatkan kerja ataupun nak create jobs, networking anda, insyaAllah lah anda berada dalam satu kelompok yang mana orang dah tahu anda sebagai King Scholar. Dari segi anda punya perseverance, intellectual capabilities dan sebagainya, tidak ada sangkal lagi lah. Alright, kita dah cover best things berkenaan dengan beasiswa yang di Pertuan Agong ini. So sekarang ni saya akan cerita tentang 5 perkara yang kita kena pay extra attention ya. Yang pertama adalah, anda dah tengok kan dekat iklan dia punya CGPA, syarat minimum dia 3.75 at least minimum untuk degree. Alright, dan anda kena dapatkan unconditional offer letter. By the way, dalam channel saya ni pun saya akan kongsi bagaimana proses untuk mendapatkan unconditional offer letter, persediaan untuk daripada masters ke PhD dan sebagainya lah. Banyak saya akan kongsi dalam channel ini. So please subscribe. Alright, dan 12 orang saja. Oh, by the way, zaman saya dulu 2012, antara syarat yang perlu ada adalah bahasa ketiga. But now sekarang dah saya tengok dah tak ada dah bahasa ketiga tersebut. So apa yang saya nak cakap kat sini adalah, anda tak perlu sebenarnya, orang kata, masa saya apply dulu, saya ingat lagi saya tak ada bahasa ketiga tau, tapi saya apply juga. Sebab masa tu saya yakin saya punya pengalaman research ketika masters, pengalaman saya punya publication dan sebagainya boleh tolong counter ataupun top up kekurangan saya dalam konteks bahasa ketiga itu. So apa yang saya nak cerita dekat anda di sini, walaupun anda nampak minimum requirement very clearly mention dekat situ, tapi kalau ada beberapa kriteria yang anda tak penuhi, sebagai contoh anda punya CGPA rendah sedikit ataupun anda punya publication tak cukup mantap ke, tapi anda ada projek-projek innovation yang mana dah dekat commercialization dan sebagainya, dan anda yakin itu boleh jadi tambah baik kepada anda punya application lah. So I would say that saya galakkan anda apply saja. Kita tak tahu, tapi dalam konteks documentation itu saya nak ingatkan dekat anda, pastikan anda buat documentation anda dengan baik lah, dan ada website dan sebagainya, portfolio anda mantap. Yap, please make sure that anda punya application tu sangat kuat kerana competition very high untuk beasiswa di Pertuan Agong ini ya. Alright, poin yang kedua saya nak highlight dekat sini adalah berkenaan dengan bidang. Walaupun dekat poster tu tulis ada 4 major bidang, apa tu, sains, teknologi, undang-undang, kewangan Islam dan ekonomi. Anda kena please make sure that anda check dekat website JPA itu, ISILA itu ada small sub bidang banyak sangat. So tahniah dekat JPA kerana anda menyenaraikan bidang-bidang yang very recent, combination of recent fields dan juga bidang-bidang yang klasik and traditional. So tahniah JPA kerana kita memang memerlukan expert dalam bidang-bidang inilah. So please make sure that anda check this bidang-bidang. Dan kepada future applicants, contoh saya punya penonton video ini sekarang ini adalah pelajar degree ataupun pelajar sekolah menengah, anda dah boleh somewhat design. Bila anda tengok bidang-bidang yang disenaraikan oleh pihak JPA ini, anda boleh somewhat reverse engineering, plan ahead your future. InsyaAllah anda strategize anda punya proses untuk mendapatkan beasiswa yang di Pertuan Agong ini. At one point kalau ada rezeki, anda akan dapat juga jadi one of the King Scholars ya. Okey, yang ketiga saya kena highlight juga di sini berkenaan dengan senarai universiti dan institusi. Okey, saya fokus kepada yang luar negara punya. Yang dalam negara memang ada beberapa sahaja universiti yang tersenarai. Anda boleh check dekat list di bahagian description. Dan untuk yang luar negara ni, tahniah sekali lagi kepada JPA sebab mereka telah betul-betul susun ataupun personalized university ikut bidang. Sebagai contoh, saya nampak dekat UK
Dekat UK, untuk sains hayat, ada 4 universiti yang tersenarai, ya. Imperial College London, University College London, Cambridge dan Oxford lah. Alright, itu untuk sains hayat. Tapi untuk bidang ekonomi pula, tambah daripada 4 universiti tadi tu, dia tambah King's College London dan of course London School of Economics and Political Sciences. So anda boleh check dekat website, dekat documentation ini untuk pastikan bidang-bidang ini, universiti ini tersenarai, ya. Dan yang keempat yang saya kena highlight, ini sangat penting, which is research proposal, research experience dan research aspiration. Okay, ini saya kongsi sikit pengalaman saya dan Liana juga. Memang kekuatan kami ketika itu, I would say that pengalaman research kami agak kuat ketika itu. Saya masa tu ada beberapa publication dan buku, dan Liana tahun 2019 dia siap ada on top of research paper, dia ada research grant juga, dia ada research collaboration juga. So mantap lah. So sekarang ni anda kena work on your added values, ya. Dan saya punya rakan sebelum ini, dia jump daripada degree ke PhD dekat Oxford, King's Scholar juga, Jamil. Hai Jamil. Dia ada pengalaman research attachment di Australia. So because of this very unique and powerful added values, pengalaman-pengalaman ini, dia punya application jadi sangat kuat. So anda boleh reflect balik diri anda ataupun design your future to get this very unique experience dan produk lah. Dan saya juga kena highlight berkenaan dengan research aspirations ataupun anda punya research plan selepas anda tamat anda punya masters ataupun PhD out of this beasiswa lah. Sebagai contoh, saya masa tu dalam bidang mechanobiology, saya sempat bagi tahu dekat panel-panel ketika interview berkenaan dengan saya punya plan selepas habis PhD lah. Ya, dalam bidang mechanobiology, kita di Singapore kita ada Mechanobiology Institute, dan kita ada juga beberapa company di Malaysia untuk saya collaborate with, untuk saya commercialize saya punya research product. Dan that kind of strategy yang panel-panel nak tengok dalam anda punya proses interview dan applications lah. By the way, interview ada 2 sessions, ya. Untuk tahun 2012 dan 2019 ada 2 sessions. Yang pertama berkenaan dengan research proposal anda, pembentangan. Liana sempat cerita dekat saya, dia punya research proposal punya presentation itu macam viva, sangat-sangat detail. Saya alhamdulillah masa tu simple sikit lah, but beberapa critical questions juga. Pada alhamdulillah terpilih, ya. Dan slot yang kedua adalah berkenaan dengan isu-isu semasa dan ataupun anda punya personality. Isu-isu semasa ni anda kena tahu, dan please make sure that anda be diplomatic, careful dengan soalan-soalan dia, ya. Baik, sedikit tips tambahan daripada saya. Biasanya kan kalau selepas interview dan sebagainya, mereka akan tanyalah ada soalan ke, ada pendapat dan sebagainya. Okey, itu kemudian lah. Tapi saya nak bagi tahu dekat anda semua, anda masuk ke dewan interview itu, saya masa tu dekat PICC Putrajaya 2012. Sekarang saya tak pasti di mana. Mungkin online, kita tak tahu. Tapi saya nak bagi tahu anda di sini bahawa bila anda di interview BYDPA ini, anda kena tahu bahawa ini adalah satu beasiswa yang berprestige. Amount yang besar, ini adalah satu investment negara. Dan anda kena bawa apa tahu ketika sesi interview itu. Anda kena bawa jiwa dan hati yang besar ke dalam dewan itu. Ya, besar as in bukan duit ini bukan untuk anda seorang, anda kena tahu itu. Duit ini untuk negara dan untuk dunia, ya, untuk negara dan untuk dunia. So bawa hati yang besar itu ke dalam dewan interview, insya-Allah with that hati and with that mindset untuk memberi, rezeki akan berpihak kepada anda, insya-Allah dengan izinnya. Ya, itu yang sangat saya pegang. Adalah beberapa momen yang ketika saya ditanya oleh panel itu. So alhamdulillah, saya harap sedikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan beasiswa yang di Pertuan Agong ini dapat membantu anda ataupun memberi inspirasi lah untuk anda target this very unique, special punya beasiswa, ya. Dan sekiranya anda belajar something daripada video ini, saya hargai sangat-sangat sekiranya anda dapat tekan button like dan juga subscribe kepada channel ini, kerana banyak lagi tips-tips berkenaan dengan pengajian, beasiswa, productivity, motivational dan sebagainya yang saya akan kongsi dalam channel ini. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Semua jaga diri dan all the best. Okay, bye. Assalamualaikum. Jaga diri semua.